Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Melissa Airi Muti Muhammad Zaki dan saya Umi Farisha binti Haji Syamsuri dari kelas 4 UKM. Ingin menceritakan satu cerita yang bertajuk Jumanji Welcome to the Jungle. Kami berpendapat memilih cerita ini kerana ianya sesuai ditonton oleh remaja seperti kami dan ianya juga menghiburkan. Ianya mengisahkan tentang 4 orang pelajar yang diserap masuk ke dalam dunia permainan untuk mendapatkan sebuah batu permata, iaitu batu jauhar, agar mereka dapat kembali ke dunia sebenar. Watak-watak utama dalam Jumanji adalah Spencer, iaitu dalam dunia nyata dia adalah seorang yang lemah, skema dan takut pada haiwan. Di dalam Jumanji, dia memegang watak sebagai Dr. Smolder Brefton, iaitu mempunyai kekuatan, kelajuan dan tidak takut kepada apa-apa dan badannya tegap. Yang kedua pula ialah Bethany. Bethany adalah seseorang perempuan yang tangannya tidak lekang daripada memegang telefon. Dia akan memuat naik apa sahaja yang berlaku di sekelilinginya. Dia memegang watak sebagai Profesor Sheldon Shelley Oberon, iaitu seseorang ahli kartografer, boleh membaca peta dan seseorang yang genius. Yang ketiga pula ialah Frisch. Frisch adalah seseorang pemain rugby di sekolahnya dan dia seseorang yang tinggi, dan kulit hitam manis. Di dalam Jumanji, dia adalah seorang ahli zoologi, pendek dan tiada kekuatan. Yang keempat pula ialah Martha. Martha adalah seorang yang tidak berminat untuk melakukan aktiviti yang lasak dan hanya berminat untuk belajar sahaja. Di dalam Jumanji, dia memegang watak sebagai Ruby Roundhouse, iaitu seorang perempuan yang cantik dan mempunyai seni pertahanan diri. Seterusnya adalah kelemahan dan kekuatan. Kekuatan Brefton adalah tidak takut akan apa-apa, kuat dan laju. Dia tidak mempunyai kelemahan. Yang kedua, Ruby Roundhouse punya kekuatan adalah karate, aikido, tai chi dan berlawan sambil menari. Dia mempunyai kelemahan kepada racun. Baiklah, seterusnya watak dalam cerita Jumanji ini adalah Oberon. Oberon merupakan seorang arkeologi yang dapat membaca mengenai purba. Seterusnya, dia merupakan seorang paleontologi yang dapat mengkaji mengenai bumi. Dia juga merupakan seorang kartografi yang merupakan seorang yang dapat berkomunikasi dengan binatang. Dia mempunyai kelebihan, iaitu dia dapat membawa pelbagai jenis watak. Seterusnya, dia tidak mempunyai ketahanan yang kuat. Watak yang seterusnya adalah Mouse. Mouse merupakan seorang zoologi yang dapat berkomunikasi dengan binatang. Dia tidak mempunyai kekuatan. Seterusnya, dia lemah akan kek, kelajuan dan daya tahan dia tidak kuat. Terdapat beberapa cerita yang kami suka. Pertama, Ruby Roundhouse adalah seseorang yang berani dan tidak mudah putus asa. Seperti contoh, Ruby Roundhouse menghadapi para penjahat dengan seorang sendiri sahaja bagi mengalihkan perhatian mereka untuk membantu rakan-rakannya mengambil kereta di gudang. Dia menggoda para penjahat, tapi lama-kelamaan para penjahat mula sedar bahawa mereka ditipu oleh Ruby Roundhouse. Ruby Roundhouse melawan mereka dengan menggunakan seni pertahanan diri yang dia ada. Baiklah, seterusnya
Mereka telah pun berjaya mendapatkan batu jauhar iaitu batu permata, tetapi akibat kecuaian Maus, batu tersebut jatuh dan batu tersebut dikelilingi oleh badak-badak yang ganas. Fridge dipaksa untuk menarik perhatian agar kawannya Dr. Bravestone dapat mengambil dan dapat melarikan diri daripada badak-badak tersebut. Jadi seterusnya, babak yang kami suka adalah pada kemuncaknya mereka diharungi oleh pelbagai jenis binatang. Yang pertama harimau belang, seterusnya ular, gajah. Akhirnya mereka perlu meletakkan batu jauhar tersebut di atas bukit, lalu menyebut perkataan Jumanji, dan mereka kembali ke dunia sebenar. Akhir sekali, terdapat nilai-nilai mulia dalam cerita Jumanji, seperti mereka bekerjasama untuk menjayakan misi tersebut. Walaupun pada mulanya mereka tidak bekerjasama dan tidak sekepala untuk melakukan aktiviti tersebut. Akhir sekali mereka dapat menyelamatkan diri mereka dan keluar daripada permainan video iaitu Jumanji. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzati Misha binti Omar dan sebelah saya ni Akira binti Samsyul Bahari dari kelas 4 UKM. Ini kami ingin menceritakan sedikit sinopsis tentang cerita Frozen. Cerita ini bermula dengan dua orang puteri Arendelle iaitu Elsa yang bakal menjadi permaisuri dan Anna iaitu adik kepada Elsa. Elsa mempunyai kuasa mencipta salji dan ais sejak daripada kecil lagi. Pada suatu hari semasa Anna bermain dengan Elsa secara tidak sengaja mencederakan Anna dengan kuasa yang dimilikinya. Raja dan permaisuri Arendelle iaitu ibu dan bapanya membawa mereka berjumpa dengan Grand Baby iaitu ketua Trolls yang telah membuang ingatan Anna tentang kuasa Elsa. Elsa mengunci dirinya di dalam sebuah bilik yang berjauhan dengan Anna kerana takut dia tidak dapat mengawal kuasanya dan akan mencederakan orang lain. Selepas itu, ibu bapa mereka meninggal dunia kerana kapal mereka tenggelam di dalam laut. 3 tahun kemudian, Elsa menjadikan dirinya sebagai permaisuri dan membuka semua pintu gerbang di Arendelle. Anna berjumpa dengan Hans dan mereka jatuh cinta antara satu sama lain. Mereka juga membuat keputusan untuk berkahwin. Tetapi Elsa tidak bersetuju. Elsa telah menghilang kawalan. Elsa telah menghilang kawalan dan membekukan Anna. Elsa pergi mana? Tak boleh rasa. Elsa melarikan dirinya di sebuah gunung dan membina sebuah istana. Lepas tu Elsa, Kristoff dan Olaf bekerjasama mencari Elsa dan mereka telah berjumpa dengan Elsa. Elsa secara tidak sengaja sekali lagi
mencederakan Ana sehingga Ana jatuh sakit. Elsa dapat berjumpa Ana hanya cinta sejati Ana yang dapat membantu Ana daripada kematian. Antara nilai-nilai murninya bekerjasama, Ana, Christoph dan Olaf bekerjasama untuk mencari Elsa. Nilai murni yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang mereka tiada penghujungnya. Pada awalnya, Elsa dan Ana berpisah dan akhirnya bertemu juga. Sekian, terima kasih. Ada nyanyi ke? Nyanyi sikit. Very good. Sama-sama. Sama. 2, 3. Let it go. Allah, okey. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada guru-guru dan rakan-rakan kelas. Saya Nur Hidayah Ashraf binti Azhar. Dan saya Zurain Natasha binti Zulkifli dari kelas 4 UKM. Kami memilih tajuk, kami ingin menceritakan tentang satu drama yang dikira sebagai drama yang paling top di Malaysia. Kami pilih drama ini kerana drama ini mempunyai konflik kemanusiaan, kasih sayang yang perlu ada kepada diri kita semua. Drama Budak Tebing ini ialah sebuah drama televisyen TV3 pada 2020 yang dibintangi oleh Adam Lee, Andy Ashraf sebagai protagonis utama dan juga Bella Doana, Firdaus Gufran, Farid Iskandar sebagai protagonis pembantu. Drama ini disiarkan di tayangan perdana TV3. Drama ini mempunyai 13 episod. Drama ini bermula pada 11 Mac 2020 dan akhir pada 9 April 2020. Drama ini bersiar selama 41 hingga ke 42 minit. Watak-watak utama yang ada dalam drama Budak Tebing ini ialah Adam Lee sebagai Arif dan Andy Ashraf sebagai Tongki. Manakala pelakon pembantu pula Bella Doana sebagai Laura, Farid Iskandar sebagai Yoyol, Firdaus Gufran sebagai Talam, Syazwan Zulkifli sebagai Abalan. Drama Budak Tebing ini mengisahkan tentang Arif yang baru keluar daripada pusat jebana iaitu Henry Journey atas kesilapan lampaunya. Arif dituduh oleh pihak oleh pihak polis kerana dia telah membunuh salah seorang rakannya iaitu Kodi. Arif seorang anak yang baik, bijak dan anak kesayangan ibunya Aida. Dia mempunyai seorang adik iaitu Yoyol. Yoyol seorang budak yang nakal, pemarah dan tidak mendengar kata ibunya dan abangnya Arif. Selepas itu ada lupa. Namun semasa kecil mereka gemar bermain dan melepak di tepi tebing yang berada di bawah jambatan sehingga mereka mendapat gelaran Budak Tebing. Namun begitu peristiwa yang berlaku akibat di tebing itu menjadi peristiwa yang hitam kerana mempunyai kisah-kisah yang tidak sepatutnya yang berlaku di situ. Contohnya situasi Arif telah ditangkap oleh polis kerana telah membunuh Kodi
Dan si Talam mula menjadikan lokasi itu untuk tempat menghisap dadah bersama rakan-rakannya. Kini Aida membenci Arif kerana Arif telah menconteng arang di mukanya. Namun Arif mencuba menebus kembali kesilapan lalunya, tetapi perbuatan Arif itu hanyalah sia-sia. Okey. Budak tebing turut digambarkan kehidupan yang perit yang telah dilalui oleh Munira atau lebih dikenali sebagai Ira. Ira seorang gadis yang tidak mengenali siapa identiti dirinya dan tidak mengenali siapa bapa kandungnya kerana ibunya bekerja seorang pelacur. Lepas tu selepas Ira mengenali ahli kumpulan budak tebing ini, Ira mula merasakan kehidupannya berasa lebih baik dan berasa lebih tenang akibat keikhlasan kawan-kawannya dan keikhlasan atas ahli keluarga angkat dia. Laura pula seorang rakan-rakannya di budak tebing tu. Laura lah orang yang paling kaya bagi kalangan kawan-kawan dia. Laura ni sejenis yang tidak memilih kawan kerana mengikutkan detail-detail pasal rakan-rakan mereka, mereka adalah ahli keluarga yang miskin. Namun Laura tidak hiraukan tentang hal itu. Laura mempunyai perasaan terhadap Arif, tetapi dia dah simpan perasaan tu dah selama beberapa tahun sejak kecil lagi. Laura mula sejak Arif keluar sahaja dari Harry Journey tu, Laura pertama kali Laura tidak tahu kehadiran Arif dekat tebing tersebut. Namun apabila Laura tahu, dia merasa kecewa kerana Arif dituduh membunuh. Lepas tu Tongki adalah kawan di kalangan mereka. Tapi lepas saja kejadian Kodi mati disebabkan Arif, Tongki lari dan tinggalkan tebing tu dengan macam tu je. Lepas tu dalam masa yang serentak, Tongki dengan Arif ni datang secara serentak dekat tebing tu. Dan pada masa yang sama, lepas tu Laura dapat tahu yang Tongki datang dekat tebing tu. Lepas tu Laura marah Tongki sebab Laura anggap Tongki lari daripada semua masalah yang terjadi dekat tebing tu. Lepas tu Tongki cuba nak jelaskan kepada kawan-kawan dia yang dia nak bagi tahu dekat kawan dia yang Arif tak bersalah. Sebab dekat kejadian pada waktu siang tu, yang ada kat situ waktu mereka zaman kecil-kecil dulu hanya Arif, Yoyol, Tongki dan Kodi. Arif dituduh kerana hanya dia seorang je yang tengok mayat Kodi di situ. Lepas tu kebetulan dengan tak perasannya kehadiran polis, Arif terus dituduh membunuh Kodi. Lepas tu Tongki mula rasa bersalah dekat diri dia sebab dia tipu semua orang. Tongki ni dia lari pada semua orang bukan sahaja daripada sebab kawan dia. Dia mempunyai masalah keluarga dia. Selepas itu Kodi cuba datang ke tempat tebing tu bukan untuk cari kawan dia je, dia cuba untuk mencari ayahnya walaupun dia terlalu bencikan ayahnya kerana selalu memukul maknya. Talam ialah salah seorang ahli kumpulannya juga. Talam menyertai kumpulan itu pada peringkat sekolah menengah. Talam salah seorang rakan yang
berperangai agak nakal kerana sewaktu mereka sudah habis belajar, mereka Talam dan rakan-rakannya menjadikan lokasi di tepi tebing itu sebagai lokasi mereka untuk menghisap dadah dan menghidugam. Lepas tu Abalan seorang ahli kumpulan gangster. Dia menjumpai dengan ahli penduduk kampung Arif dan berpura-pura menjadi seorang ustaz dan selalu memakai selendang di leher, kan? Selendang di leher untuk menutup tatunya di bahagian lehernya. Lepas tu Abalan selalu berpura-pura menjadi seorang ustaz dan selalu berpura-pura menjadi baik di depan hayalat ramai. Pada suatu hari perangai Abalan tu dibongkarkan oleh Tongki dan Arif kerana mereka mahukan kebenaran tentang hak tanah rumah yang mereka mau beli tu. Lepas tu apa lagi? Talam bekerja untuk mengedar dadah dengan geng-geng Abalan kerana Talam mau mencari pendapatan yang banyak dengan cara yang haram. Selepas itu Talam menghasut Yoyol, iaitu adik Arif, untuk bekerja dengan mereka sebagai pengedar dadah atau dikenali sebagai keldai. Keldai. Lepas tu watak. Yoyol dia tidak tahu yang tugas yang diberi oleh Talam untuk dia tu untuk mengedar dadah kepada orang. Dia hanya dia ingat yang dia bekerja sebagai perhantaran untuk telefon. Pada suatu hari Arif masuk ke bilik Yoyol dan membuka kotak yang ada yang Yoyol pegang. Yoyol memberitahu abang dia dengan mak dia yang itu hanyalah telefon. Lepas tu Arif membuka kotak tu dan tidak melihat sebarang bukti pun yang kukuh. Aida pun terus marah Arif kerana tuduh tanpa soal siasat. Petang esoknya Arif masih tidak puas hati dengan tindak adiknya. Lalu dia mengikori adiknya sampailah ke satu kedai makan Cina. Arif mengikori dia dari belakang tanpa disedari Yoyol. Yoyol memberi telefon tu kepada penjual. Lepas tu Arif tarik Yoyol bawa ke tebing untuk siasat benda pasal pengedaran dadah. Sebab Tongki dengan Arif memang dah tahu itu adalah tugas Abalan dan Talam. Lepas tu Yoyol tak percaya. Kebetulan pada masa tersebut Yoyol memegang satu kotak telefon untuk dihantar kepada seorang pelanggannya. Arif membuka dengan merasa marah kerana ingin menunjukkan bukti. Apabila dia membuka sahaja bungkusan kotak itu, dia mendapati hanya telefon Acer sahaja yang ada di dalam kotak itu. Tetapi apabila Arif membuka pada bahagian baterinya, Arif mendapati satu bungkusan dadah telah disorot di dalam kotak, di dalam tempat bateri. Lalu Arif marah adik dia dekat tempat tu juga. Kemudian Talam dengan ahli pihak kuasa datang. Sama-sama datang yang ditembak. Kemudian ahli pihak atasan. Pihak atasan dan ahli pihak polis datang ke tebing itu untuk meredakan situasi kerana Abalan, Arif, Tongki dan siapa? Tongki untuk menyelamatkan Laura daripada diculik oleh Abalan dan geng-geng dorang. Talam menyorok di sebalik
di sebalik palang yang berada di tebing itu, dan untuk menyerang Abalan secara belakang. Kesimpulannya, ada banyak nilai murni yang kami dapat dalam cerita ni, tapi kami bagi dua, iaitu keberanian. Sikap keberanian Arif yang berani dan dia bersemangat untuk tunjukkan kepada mak dia yang dia tidak bersalah dengan pembunuhan Kodi. Dia cuba sampailah akhir mak dia percayakan dia. Yang kedua pula, semangat berpasukan. Semangat berpasukan kerana mereka mencuba sedaya upaya untuk mencantikkan tempat mereka yang sewaktu kecil mereka duduk di situ untuk melepak dan bermain, dan mereka berpasukan untuk menyelamatkan rakannya Laura dari ditangkap oleh Abalan. Dan akhir sekali, bahagian yang kami suka dalam drama ni ialah bahagian yang talam di Talam ditembak, tapi sebenarnya tembakan tu muncul terkena dekat Abalan sebab polis datang mengikut arah belakang, dan tanpa sedar Talam pula pengsan sebab dia ingat dia yang kena tembak. Lepas tu akhir sekali dia orang semua gelak dan bahagia dekat budak tebing tu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nili Hazwani binti Nur Rahim. Dan saya Nur Zulaikha binti Nur Afendi. Kami berdua daripada kelas 4 UKM dan kami bersekolah di SMK Ampar Pecah. Pada pagi ini kami akan membentangkan sebuah filem yang bertajuk Mama. Filem Mama mengisahkan tentang seorang ibu tunggal yang sangat menyayangi anaknya. Mereka menjalani kehidupan yang bahagia sehingga berlakulah satu perkara yang tragis yang telah mengubah kehidupan mereka menjadi sengsara. Pasal apa? Alia mempunyai dua orang kawan baik, iaitu Ellie dan Danny. Tetapi Ellie tidak suka dengan apa yang Alia ada. Contohnya, Ellie tidak suka dengan sebab Alia mempunyai kehidupan yang bahagia, ceria dan disukai orang ramai. Tetapi Danny pula mempunyai perasaan suka terhadap Alia. Disebabkan perasaan dengki itu, Ellie telah mengupah 3 orang penagih dadah untuk merogol Alia demi melaksanakan perasaan dengki yang ada dekatnya. Selepas itu, Alia telah dirogol dengan kejam dan dirogol dengan kejam dan diseksa sehingga musnah kehidupannya. Selepas itu, Alia pulang ke rumah dalam keadaan yang dirogol. Apabila ibunya melihat anaknya, luluh hati seorang ibu apabila melihat anaknya dalam keadaan sebegitu. Selepas Alia dirogol oleh 3 orang penagih dadah itu, Alia kemurungan dan tidak pergi ke sekolah, tidak makan dan suka bersendirian. Selepas itu 3 orang perogol itu muncul dalam kehidupan Alia semula untuk memuaskan nafsu dengan Alia. Tetapi mereka tidak dapat membuat perkara itu disebabkan Alia dapat melarikan diri daripada mereka. Tetapi malangnya, Alia terjatuh daripada jambatan yang tinggi lalu mati. Dan 3 orang perogol itu melihat Alia dalam keadaan yang tidak menyawa. Mereka bertiga membuang mayat Alia ke dalam sungai supaya
tidak dapat dijumpai oleh orang ramai. Lepas itu apa? Selepas itu pihak polis telah menghubungi Puan Alia dan Puan Alia melihat mayat anaknya yang dalam keadaan yang pilu dan sedih. Maka Puan Alia telah membuat rancangan untuk membalas dendam demi menuntut bela atas kematian anaknya yang telah diseksa itu. Puan Alia membunuh 3 orang perogol itu dengan kejam untuk membalas dendam terhadap kematian anaknya Alia. Selepas itu akhir sekali Ellie kawan baik Alia yang mengupah 3 orang perogol itu mati kerana dibalas dendam, kerana dibunuh oleh arwah roh Alia sendiri. Lepas tu apa? Kesimpulan mana? Sebagai kawan. Okey. Kesimpulan dia, sebagai kawan, kita janganlah mudah percaya dengan orang sekeliling walaupun itu kawan baik kita sendiri, kerana kita tidak tahu apa yang ada dalam hati mereka, sama ada mereka dengki atau iri hati. Jadi kita perlulah sentiasa berwaspada apabila memilih kawan, kerana itu akan, jika kita salah memilih kawan, itu akan mendatangkan kesan positif atau negatif dalam negeri kita. Kasih sayang seorang ibu tidak dapat dipisahkan dengan kasih sayang seorang anak. Kerana contohnya Puan Aini sangat menyayangi Alia dan sanggup membuat apa saja demi anaknya. Nilai murni yang ada dalam cerita ni ialah baik hati. Contohnya sikap Alia yang baik hati yang membuatkan orang sekelilingnya sangat senang berkawan dengannya dan sikapnya yang periang membuatkan mereka yang berada dekatnya turut menjadi gembira. Pada korang yang belum tonton filem ni, korang kena tengok sebab banyak pengajaran yang kita dapat dan korang akan boleh bandingkan mana satu batu permata dan batu jalan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dato' Nadira. Dan saya Nurdiana Nabila binti Zainuddin. Kami dari kelas 4 UKM. Kami akan menceritakan filem Train to Busan. Train to Busan ini berunsurkan seram zombie yang dikeluarkan pada tahun 2016 dan diarahkan oleh pengarah Yong San-ho dan dibintangi oleh pelakon-pelakon yang hebat seperti Gon Yu, Yumi dan Ma Dong-sok. Filem ini mengisahkan Su ataupun Gon Yu yang seorang pengurus dana di sebuah syarikat di Korea Selatan yang dah bercerai dengan isterinya dan obses dengan pekerjaannya. Dia terlampau sibuk dengan kerjanya dan jarang meluangkan masa dengan anak tunggalnya Suan. Sebagai hari-hari jadi, Suan meminta bapanya membawanya untuk melawat ibunya di Busan dengan menaiki kereta api laju di Seoul, iaitu ibu negara Korea Selatan. Kisah ini bermula apabila seorang wanita dengan gigitan di kaki menaiki kereta api laju tersebut dan kerana telah diinfeksi oleh virus
oleh virus dan bertukar menjadi zombie serta menyerang seorang pekerja di kereta api laju tersebut. Dan seterusnya virus zombie ini menular di dalam kereta api laju tersebut dan juga seluruh wilayah Seoul. Nilai murni yang terdapat di dalam filem Train to Busan ialah suami atau bapa sanggup berkorban demi melindungi anaknya dan isteri. Seperti di dalam bahagian Suwon sanggup digigit oleh zombies untuk melindungi anaknya supaya anaknya tidak digigit dan meminta bantuan oleh tentera Korea untuk selamatkan mereka. Kedua, di dalam filem ini terdapat seorang lelaki terdapat pakcik yang terdapat seorang lelaki tua yang amat mementingkan diri sendiri sehingga perbuatannya itu menyebabkan nyawa-nyawa di dalam penumpang-penumpang di dalam kereta api laju tersebut telah diinfeksi. Akibat pentingkan diri, dia juga digigit oleh zombie dan dia sangat menyesal waktu tu. Dan nilai murni ketiga ialah menghormati orang tua. Seperti Suan memberikan tempat duduk kepada wanita tua untuk duduk di sana, dan bapanya Suwon ada marah kepada anaknya Suan kerana memberi tempat duduk kepada wanita tersebut. Tetapi Suan memberitahu bapanya supaya tidak mementingkan diri, tidak mementingkan diri dan menghormati orang tua. Selepas itu hanya 2 orang sahaja yang selamat, iaitu seorang wanita sedang hamil dan Suan. Manakala bapanya telah terkorban semasa di dalam kren ketika menyelamatkan Suan dan juga wanita yang hamil tersebut. Kesimpulannya ialah kita haruslah bekerjasama untuk bekerjasama di dalam kumpulan supaya besar bekerjasama di antara satu sama lain agar kita supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah tersebut. Okey. Train to Busan ini merupakan filem kegemaran kami berdua kerana terdapat banyak nilai murni dan juga pengajaran yang dapat penonton semua ambil di dalam kisah ini. Tapi agak mengecewakan sebab ending kan part akhir sekali tu agak mengecewakan sebab agak tergantung, dan filem ini ada sambungan. Dan filem ini mempunyai sambungan iaitu Train to Busan Peninsula. Kami beri 4 bintang. Terima kasih. Terima kasih. Jadi zombie tak? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Izdi Khairi binti Tuatu Hasdi. Nama saya Nur Intan Halisha Sofia binti Harun. Dan nama saya Umi Wardina binti Kamel. Dari kelas 4 UKM akan menceritakan tentang drama Tuan Daniel. Drama ini mengisahkan tentang seorang gadis yang ingin mencari cinta sejati kerana selalu dikecewakan.
ayahnya iaitu Tengku Khalil turut memberi sokongan dengan mencari calon-calon yang sesuai dan mempersembahkan kepada Isma. Seterusnya, Isma menyiasat tentang calon-calon yang telah disenaraikan oleh ayahnya dengan menyamar menjadi orang gaji. Watak utama dalam drama ini ialah Tuan Daniel yang dilakukan oleh Idris Khan. Dia seorang yang pentingkan kekemasan, dan dia susah nak senyum. Suka kacau orang atau mesej orang. Contoh, memandangkan Is tak suka Is tak memandangkan Is tak reti buat kerja rumah. Dia menyuruh Is buat minyak ikan. Dia seorang yang romantik, tapi cara orang lama. Lepas tu dia tak suka belacan. Watak kedua dalam kisah ini adalah Tengku Isma Hanim yang dilakonkan oleh Intan Najwa. Tengku Isma Hanim ni menggelarkan namanya sebagai Is. Dia berusia 26 tahun. Tengku Isma Hanim ni dia anak kepada Tengku Khalil dan kakak kepada Tengku Hatta. Watak Tengku Isma Hanim dalam kisah ini, dia seorang yang selamba, seorang yang ceria, seorang yang keras kepala, seorang yang manja dengan bapanya setelah kematian ibunya, dan juga dia ni suka menyanyi lagu dandut ketika menyidai kain di ampayan. Pada pendapat saya, bahagian yang saya suka di mana isteri dikenakan Tuan Daniel. Pada cerita dia begini, pada suatu hari isteri dia melakukan perbuatan yang agak nakal, iaitu meletakkan belacan di tombol pintu bilik Tuan Daniel. Ini membuatkan Tuan Daniel berasa marah dan memanggil Is untuk naik ke atas. Lepas tu dia macam gaduh lah, macam berlaku pergaduhan yang kecil kerana Is tu menggelap tombol pintu dengan menggunakan sapu tangan Tuan Daniel. Tuan Daniel melarang Is untuk naik ke atas, dan tetapi Is tu dia tidak indahkan larangan tersebut. Bahagian yang paling menyentuh hati ialah Tuan Hashim ingin mengahwinkan Tuan Daniel dengan Farah. Tuan Daniel dan Tengku Isma Hanim berasa sedih dan kecewa. Yang kedua ialah Tuan Daniel tidak melamar Is kerana dia masih mengingatkan kisah-kisah lama bersama Nel. Nilai-nilai murni yang terdapat dalam kisah ini adalah ikhlas. Kerana Tuan Daniel sanggup menerima Is walaupun dia hanya tahu yang Is ni seorang pembantu rumah sahaja. Seterusnya, nilai murni yang terdapat dalam kisah ini adalah taat, kerana Tuan Daniel
sanggup mengikut perintah Tuan Hashim untuk berkahwin dengan Farah. Selain itu, nilai murni yang terdapat dalam kisah ini juga adalah pengorbanan, kerana Tengku Ismail Hanim sanggup menyamar menjadi orang gaji hanya kerana mahu mencari jodoh yang terbaik buat dirinya. Sekian, terima kasih.